Tan Sri, mungkin sikit respon Mufti nak jadi PAS ke, nak jadi UMNO ke. Sikit. Dan simpul sikit lah. Simpul sikit. Saya tidak masuk mana-mana parti. Karena saya lihat parti ini hanya menimbulkan perpecahan. Itu yang pada saya. Kalau saya jadi parti PAS, orang kata ini ulama, Pak Mufti PAS. Kalau saya masuk Mufti UMNO, jadi UMNO, dia kata Mufti UMNO. Saya tak masuk Mufti, dua-dua pun tak mau pakai. Tak masuk dua-dua parti. Kadang-kadang dua-dua tak pakai. Kadang-kadang dua-dua puji. Itu kadang-kadang. Tapi saya tak peduli puji. Bukan saya cari pujian. Saya cuma menyatakan kebenaran. Itu yang saya buat. Ya? Di mana pun saya tegur. Dekat Muhammad pernah juga saya kata simpan minanas. Saya sebut ke dia dua-duanya. Yang baik. Kalau kau apa nama tak tidak ikut ni, saya kata kalau ikut ke jahanam. Saya cakap terang. Selalu bila saya cakap dia ingat balik apa benda tu. Dia ingat. Tapi dia tak buat tu lain masalah. Kita pun banyak ingat tapi tak buat kan. Pasal apa nama tadi cakap mengenai Melayu. Pasal Melayu tu Islam. Jadi saya menyatukan orang Melayu Islam itu satu dengan orang kafir tak mesti. Kita dalam syariat Islam yang pertama sekali Melayu mesti disatukan. Orang Islam mesti disatukan. Kita boleh berkenalan dengan orang kafir, tapi tidak boleh menyayangi mengasihi orang kafir. Tan Sri, mungkin dia orang jelas. Nanti saya nak jawab ni. Pasal dia kata saya tak taksub. Bukan taksub kepada orang Islam tak apa. Kita taksub puak ni tak boleh. Ni PAS dengan UMNO taksub masing-masing, itu haram hukum dia. Itu haram hukum. Pasal kita memecah belahkan orang Islam. Pasal itu saya bercakap berkenaan perpaduan Melayu. Tapi Cina bangkit. Dia kata kami orang penduduk sini. Saya kata 250,000 tahun dulu orang Melayu sudah ada di sini. Cina tak ada. Hindu tak ada. Malay Archipelago ni sampai ke Afrika. Itu Melayu punya kuasa. Jadi jangan kata datang sini. Kemudian kita tengok mana satu negeri dalam dunia yang mau buat baik dengan Islam. Cina, negeri Cina, orang Islam semua makan. Tak mau makan, tembak. Manalah. Hindu di India sampai hari ini. Dia kira nak kelai dengan orang Islam kan? Jadi kita dah harap orang kafir ke? Tuhan cuma sebut, dia kata walan tardangkal yahud wala nasara. Tapi yang pertama dia tak sebut pasal memang asal. Memang asal. Orang yang musyrikin ni memang asal begitu. Jadi apa kita nak buat? Adalah masalah gereja tadi. Saya kata wajib jihad. Tapi tentang sampai apa nama Suruhjaya PAS dia apa Hasan Ali pun kedudukan dia tak tuarat. Dalam undang-undang salah dia untuk propagandakan Islam. Dia serang elok. Kalau pakat orang Melayu, tak ada apa. Tapi sekarang ni saya dah bangkitkan kepada Ketua Hakim Negara, kepada Bina Organ Negara. Saya kata dalam pelanggaran kita, Islam adalah agama negara. Tapi bila Islam, agama lain boleh diamalkan. Apabila ada konflik antara Islam dengan agama lain, Islam must prevail. Tapi pasal apa yang lain prevail? Cuma diam. Pasal apa diam? Ketua Hakim Negara kata kita tersilap pilih hakim. Saya kata mana boleh tersilap? Dia pura-pura menyokong dia. Jangan tertipu. Hari ini pun apa jadi? Dengan kejadian ini, satu seminar ada 2 dengan 3 bulan September ni. Mengatakan agama Kristian adalah agama yang agung di Malaysia. Ekonomi juga adalah dipegang oleh orang Kristian, semua Kristian. 2 dan 3 bulan akan dibuat di Kuala Lumpur. Dia tak pernah nak menyokong kita, pernah kita menyokong. Satu pun tak pernah sokong. Tapi kita sama kita belajar sama kita. Tunjuk apa nama ini, minta maaf ya. Kita kata apa bersih ya. Saya dapat SMS yang dalam bahasa Cina terjemahkan. Dia kata semua ahli DAP jangan pergi, biar Melayu sama Melayu gaduh. Betul. Itu saya tak tahu. Betul tapi itu yang dapat ke saya. Okey. Tapi betul. Pasal apa di Perak punya perasaan satu Cina pun tak datang, satu Hindu pun tak datang. Saya tanya kepada Hindu dengan Cina. Tenang. Dengar.
Saya tanya kepada hidungan Cina, pasal apa you tak datang? Tak datang. Dia kata kita banyak kerja lah, Melayu tak ada kerja, biar Amir yang buat. Sebenarnya betul. Jadi inilah. Tak apalah, entah orang nak sayang Cina sayang, tapi saya sayang Melayu pasal Islam. Kerana perpecahan Melayu akan hancur Malaysia. Tan Sri, mungkin sikit penjelasan. Tadi Tan Sri banyak guna dari soalan perkataan Melayu. Melayu tu bagi Tan Sri mewakili bangsa ataupun agama? Di sini di Malaysia ni mewakili bangsa. Pasal lembagaan kita Melayu tu Muslim, Islam. Oh, Melayu tu mewakili agama lah. India ada Muslim? Saya tak kira India, tapi saya kira Melayu, tanah Melayu ni. Tak apa nanti kita tak apa. Okey. Okey, tak apa, terima kasih. Terima kasih. Tak, saya cuma nak dapatkan penjelasan Tan Sri daripada soalan tadi. Okey. Terima kasih banyak Tan Sri. Ustaz Fathul Bari. Sampai bila kita nak sekarang kita tahu kita pun macam-macam Malaysia ni, macam ada orang sembelih anak, ada orang bunuh diri, tolak anak, macam-macam masalah berlaku. Jadi berdasarkan soalan tadi, sejauh mana sampai bila kita nak sabar? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini yang terakhir. Terakhir sikit dan terus gulung. Okey. Untuk Gulung dulu sikit. gulung dulu. Tak. Kalau gulung tak boleh buka lah. Saya okey. Saya nak berbalik kepada apa yang dibangkitkan oleh Tan Sri sebentar tadi, dan saya harap kita semua lebih berakhlak di siang Ramadan secara khususnya. Dan apa yang disebut tentang kaitan Melayu, bangsa India, sama ada Muslim ataupun tidak, mungkin kita perlu melihat dari sudut majoriti. Kita perlu melihat perpaduan yang dimaksudkan, perpaduan oleh kerana telah termaktub sedia ada dalam perlembagaan. Bukan soal ketaksuban sehingga menjatuhkan hak-hak bangsa-bangsa lain, itu sewajarnya kita tolak, dan biasanya ditolak oleh mana-mana pihak. Sekarang ini kita bercakap tentang majoriti, perpaduan yang sepatutnya kita yang majoriti Melayu itu majoritinya beragama Islam yang terlebih dahulu bersatu. Di samping kita juga sewajarnya bersatu atas nama Islam. Kita dahulukan dengan Melayu kerana Melayu itu dalam perlembagaannya dinyatakan sebagai Melayu itu Islam. Sebagaimana juga disebut tentang negara kebajikan. Negara kebajikan dengan negara Islam disebut, diperjelaskan tadi. Saya rasa saya dapat gambaran jelas, dijelaskan oleh Datuk sebentar tadi. Tujuan penggunaan negara kebajikan itu adalah untuk menggambarkan penerimaan agar PAS itu lebih diterima umum, diterima dalam penipati yang pelbagai, Muslim ataupun non-Muslim. Itu tujuan penggunaannya. Jadi tujuan diketengahkan Melayu itu sewajarnya bagaimana mana pihak yang berusaha untuk ketengahkan Melayu itu sewajarnya diketengahkan atas dasar Islam. Majoriti Melayu itu adalah beragama Islam. Ini sewajarnya yang perlu kita fahami semua, bukan soal ta'assub. Bila ta'assub kepada mana-mana bangsa sehingga menjatuhkan hak-hak manusia lain, bangsa lain, maka ini sewajarnya ditolak 100%. Tuan-tuan dan puan sekalian, berbalik kepada soalan tentang sampai bila. Saya suka bagi hadis Nabi SAW, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sesungguhnya sangat hebat urusan orang Islam ini, sangat ajaib urusan orang Islam ini. Idza asabathu sarra syakar. Apabila dia menerima berita-berita ataupun khabar kegembiraan, dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Adapun apabila dia dikenakan benda-benda yang memudaratkan dia bersabar, maka itu adalah yang terbaik untuknya. Soal sampai bila, saya rasakan kita sekarang ni memikirkan soal sampai bila. Apa sumbangan kita secara individu? Dan bagi pihak yang memegang institusi tertentu, mereka juga perlu memikirkan sumbangan mereka. Bagi pihak yang memerintah, mereka perlu memikirkan sumbangan mereka. Bagi rakyat perlu memikirkan sumbangan mereka. Ini pesanan Nabi SAW. Kamu sebagai rakyat, kata Nabi SAW, bila berhadapan dengan sesuatu pemerintah yang zalim, pemerintah yang kejam dan sebagainya, kamu hendaklah menunaikan hak-hak mereka. Hak-hak mereka. Dan kamu memohon hak-hak kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan doa yang mula dipandang remeh oleh sebagian umat Islam pada hari ini. Ini asyik kita nak mendoakan keburukan-keburukan pemerintah bagi mampu pecah perut dan sebagainya. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, kata Imam Fudail bin Iyad yang disebut oleh namanya disebut berulang kali oleh Datuk Tuan Ibrahim tadi apabila bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau juga menyebut, "Lau kanat li da'wah mustajabah la da'awtu lis-sultan." Kalau sekiranya bagiku doa yang bermanfaat, yang mustajab, yang Allah terima, nescaya aku akan mendoakan untuk kebaikan pemerintah.
Orang bertanya kepada dia, mengapa engkau khususkan doa itu untuk pemerintah? Mengapa tidak engkau khususkan doa itu untuk dirimu? Kata beliau, kalau aku khususkan doa tersebut untuk diriku, hanya kebaikan itu dirasai oleh orang yang berada di sekitarku. Tetapi kalau sekiranya aku berikan doa tersebut kepada pemerintah, nescaya kebaikan itu dapat dirasai oleh semua manusia. Berdoa untuk kebaikan pemerintah kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, yang ada lagi ya. Kelebihan ulama dalam parti politik. Saya nak sedikit tadi. Saya rasakan tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya dari dulu bahkan disusun kitab khusus betapa ulama-ulama ini mereka lari daripada politik pemerintah. Mereka takut berada di bawah politik pemerintah. Cuma apabila kita bercakap dalam realiti kita pada hari ini, saya bukan nak mengatakan ulama dalam PAS tak bagus, ulama dalam UMNO tak bagus ataupun kedua-duanya bagus dan sebagainya. Kita lebih fokus kepada pendirian dan pentakrifan ulama itu sendiri. Soal penerimaan, orang nak terima, orang yang dinasihati itu nak terima ataupun tidak, pengiktirafan diberikan olehnya ataupun tidak, itu soal kedua. Yang pertama sekali, para ulama menjalani apa tidak tanggungjawab mereka. Sewajarnya kita perlu menjalani tanggungjawab kita. Bahkan apabila dibangkitkan oleh puan sebentar tadi, saya tertarik, bagaimana pula rakyat? Adakah rakyat tidak berhak untuk menasihati? Semua manusia berhak untuk menasihati. Semua manusia berhak untuk menasihati. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Kata Nabi, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitab-kitabnya, untuk rasul-rasulnya, untuk pemerintah Islam, dan juga untuk manusia umumnya. Kita berhak untuk menasihati. Cuma kita perlu mematuhi dawabit ataupun prinsip-prinsip etika dalam kita menasihati. Okey, boleh gulung Mas? Gulung? Boleh. Cuba gulung dah. Gulung tadi. Jadi gulung bagi habis. Tuan-tuan dan puan sekalian. Maka kita ada 3 pihak pada hari ini. Realiti kita. Kita ada pemerintah umara, kita ada ulama, kita ada ra'iyah, kita ada rakyat. Maka ketiga-tiga pihak ini hendaklah memainkan peranan untuk kita katakan melaksanakan tanggungjawab masing-masing yang telah Allah Subhanahu wa taala bertanggungjawabkan ke atas mereka. Dan peranan yang pertama sekali sebagai penutup, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah berusaha untuk menyatu padukan umat Islam di atas akidah yang benar, di atas akidah yang sahih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan sama sekali kamu berpecah. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada tiga-tiga ahli panel, dan kita dapat simpulkan peranan ulama dalam masyarakat Muslim di Malaysia ini begitu kuat dan terus ada signifikan yang tersendiri, dan kesemua ulama sama ada yang duduk dalam medan politik ataupun memperkatakan tentang politik dinilai oleh rakyat. Ulama adalah tempat rujukan rakyat, tapi dalam masa yang sama kita tidak boleh nafikan rakyat juga berhak untuk memberikan pandangan balas ataupun mengkritik atau memberikan pandangan yang berbeza kepada ulama ataupun pemerintah. Selagi mana kita adalah warga bagi masyarakat Muslim ini dalam apa-apa kedudukan pun, maka kita berperanan untuk menjalankan tanggungjawab kita. Tiga-tiga tokoh yang ada di hadapan ini telah meluahkan pandangan-pandangan mereka, dan kita dapat lihat daripada apa yang mereka luahkan itu, mereka telah pun memainkan peranan mereka masing-masing sepanjang karier mereka, sama ada yang telah lama ataupun yang baru, dan daripada UMNO ataupun daripada PAS ataupun daripada Tan Sri sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita pada bulan Ramadan ini dan berikan kekuatan kepada kita untuk mengambil manfaat pada perbincangan ini. Setiap kita, tak payah kita simpulkan, tidak ada yang menang ataupun yang kalah di sini. Semua orang cerdik, ada akal, dia balik simpullah sendiri di rumah dia ataupun di sini. Dia sendiri dapat faham, sendiri dengar, sendiri faham. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sebagai menghargai kita hari ini. InsyaAllah